Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys. Terima kasih kerana menonton video aku di dalam YouTube channel aku. So dah lama, it's been a while, aku dah lama tak buat video. Okay, so untuk kali ni aku nak ceritakan macam mana proses untuk korang nak jual rumah ataupun korang nak beli rumah. And of course, yang mana korang boleh dapatkan download ebook ni secara percuma. Pergi je link dekat description ataupun komen kat bawah tu. Ada satu link tu, korang just klik, dia terus membawa korang kepada satu Google Drive yang mana aku dah letakkan ebook aku dekat situ. It's just a simple ebook and korang tak perlu register apa-apa, tak perlu letak email, nombor telefon dan nama dan sebagainya. Jangan risau, just click. And it's not a clickbait, bukan to register anything apa benda. Aku tak ambil lah apa-apa ni semua. So korang just click, download the ebook and afterward korang nak reshare, forward through WhatsApp dan sebagainya kepada friends and family, tak ada masalah, as long as benda ni dapat membantu korang. Okay, so apa yang aku akan share dekat video kali ini adalah sedikit yang aku letak di dalam ebook aku tu, yang mana berkenaan dengan proses nak jual rumah. Sebab malam tadilah ada seorang kenalan aku, ejen juga, dia contact, dia mengadulah kan. Dia kata pening owner jadi nak jual rumah disebabkan owner kata dia tak dapat duit deposit langsung. So okay, first korang kena tahu proses jual beli rumah. Yang ini aku buat video khas untuk pembeli dengan penjual, so owner dengan purchaser jugalah. It's not on owner punya side saja yang aku akan cover, dan juga bukan purchaser punya side je aku akan cover. Okay, yang pertama, kita terus tengok kat sini tak payah buang-buang masa. Okay, so yang ini aku ada share dekat ebook aku, so korang boleh download je. First, kalau korang nak jual rumah, korang ada option. So korang boleh lantik ejen ataupun tak. Ini bagi owner korang nak jual rumah, korang boleh lantik ataupun tak melantik lah, terpulang. And then bila korang dah decide nak jual, korang kena iklankan. And of course, untuk iklankan tu korang kena letak harga yang sesuai lah. Sebenarnya korang boleh letak berapa harga yang korang nak. Let's say the market value is at 300,000, 300,000. Korang nak letak 500,000 pun boleh, tak ada masalah. Cuma isu dia supply and demand ataupun antara penjual dan pembeli lah. Kalau harga tu pembeli rasa dia tak mampu ataupun dia tak berminat untuk membeli dengan harga tu, so kita kena tunggu sampailah kita jumpa pembeli yang betul. That's why kalau harga ni sebenarnya memainkan peranan selain daripada lokasi, selain daripada keadaan property tu. Benda-benda ni semua saling berkait, membantu untuk rumah tu terjual dengan cepat ataupun lambat lah. Okay, hopefully korang faham apa yang aku cakap ni. Ciri-ciri ataupun one of the character yang pembeli berminat adalah harga. So korang kena dapatkan harga yang sesuai. Ada juga kes-kes yang rumah dia dijual pada over value pun orang beli sebabkan mungkin lokasi rumah tu ataupun the condition of the house itself ataupun the condition of the property itself. Ada juga kes yang dijual di bawah market value ataupun below market value pun tak laku-laku. Faktor dia pelbagai. That's why aku kata harga yang sesuai. Macam mana korang nak dapatkan harga yang sesuai? Korang boleh rujuk pada ejen hartanah ataupun ejen hartanah yang expert di kawasan korang. Maksud aku expert adalah dia biasa dibuat area tu lah. Contohnya kalau dia ejen di Johor, tak sesuai lah dia nak buat market research dekat Kelantan, sebab dia tak familiar dekat Kelantan. That is what I mean by expert agent lah. Ataupun korang boleh rujuk banker, boleh call bank ataupun call valuer. Cumanya pengalaman aku, mereka ni sangat sibuk. So kalau korang terus contact, tanya value apa semua, of course dia boleh layan, okey lah. Tapi ada yang sibuk, mungkin orang tak dapat nak entertain. But the agent itself memang dah kerja dia. So dia ada connection, dia ada kenalan untuk banker, valuer, mortgage dan sebagainya. Okay, so bila korang dah dapat pembeli, okay, this is where the issue, yang mana kalaulah sebagai pemilik dia melantik ejen, so apa yang terjadi pada dekat booking ni. So biasanya bank negara tetapkan pembeli kena menyediakan 10% deposit untuk membeli rumah. Ini tak termasuk legal fee lain-lain untuk rumah saja. Let's say rumah tu harga 300,000, 30,000
10% as a deposit. Kalau lantik ejen akan minta earnest deposit, iaitu sebahagian daripada full deposit 10% tu lah, iaitu 3.18%. Daripada 3.18% ni, ianya akan dimasukkan ke dalam account agency as a stakeholder. Kita panggil client's account. Daripada 300,000, 3.18% iaitu persamaan dengan 9,540 akan dimasukkan ke dalam client's account. So client's account ni adalah satu account yang dikawal selia ataupun yang dimonitor ataupun diaudit ataupun dipantau oleh LPPEH sendiri. So duit 3.18 the earnest deposit tu akan dimasukkan ke dalam client's account as a stakeholder. And kalaulah transaksi ni berjaya sampai ke SPA, pembeli perlu membayar lebihan 6.82% kepada peguam. Dia belum bagi terus pada owner lagi. So nampak dekat sini, first 3.18% masuk ke agensi ejen, 6.82 masuk ke akaun peguam. So okay, kat sini nak menceritakan owner belum dapat lagi the 10%. Kenapa? Sebab kalau berlaku contohnya abort ataupun owner tarik diri, pembeli tarik diri, dia kena tengok situasi dia. Contoh kalau pembeli dia tarik diri ataupun dia batalkan urus niaga tu disebabkan loan dia tak lulus. So 3.18 yang pada awal dia bayar tu, dia belum bayar lagi 6.82, dia baru bayar 3.18%, iaitu persamaan dengan 9,500 tadi, masuk ke dalam akaun agensi kan. Jadi bila pembeli loan dia tak lulus, dia ada satu klausa dalam form tu, offer to purchase tu, dia kata kalau loan tak lulus akan dipulangkan, akan diberikan refund. So duit 3.18 tu akan dipulangkan kepada pembeli tu balik. So depend lah, tengok pada agensi, tengok pada agreement form yang korang sign, pembeli sign ni. Ada yang dia charge walaupun loan gagal, dia charge mungkin RM50, RM500, something like that. Ada juga agensi dia refund 100% kepada klien kalau pada situasi loan gagal, tak dapat loan lah. Okey, kalau situasi yang loan lulus, okey, tapi pembeli tak berminat ataupun tak jadi dan sebagainya, kat sini deposit 3.18 tu boleh di forfeit. So pembeli tak dapat nak tuntut balik lah the 3.18% yang dia dah masukkan, disebabkan dia punya loan dah lulus tapi dia yang tak jadi. Okey, benda ni berlaku kenapa dia tahan 3.18 ataupun batal ataupun forfeit 3.18 ni? Sebab pada awalnya dia berminat. Bila dia berminat, dia dah sign form, dia dah bayar 3.18, pemilik ataupun ejen tu dah tak dapat nak cari prospek ataupun potential klien lain. Dia dah stop the peluang untuk mendapatkan pembeli lain tu, dia dah tutup lah, sebab dia dah lock pada pembeli yang dah meletakkan 3.18% ke dalam client's account. Okey, jadi dalam tempoh tu sampai satu masa bila loan dah lulus dan sebagainya, tak jadi. So kat situ pihak pemilik dah rugi. Yang mana rugi, sepatutnya mungkin ada 2-3 klien yang berminat semasa pembeli pertama ni dah letak deposit tu. Mungkin ada pembeli kedua, ketiga, keempat ni, prospek ni dia berminat, tapi disebabkan dah letak deposit 3.18 earnest deposit ni, kita hold 2, 3, 4 ni. Jadi kat situ dah rugi peluang, rugi prospek dan rugi masa. So that's why kalau nak letak deposit, make sure betul-betul korang betul-betul nak beli. Kalau tak, jangan. Tapi kalau korang tak letak, orang lain yang letak dulu, so korang akan terlepas peluang. That's the story lah. Okay, so seterusnya bila dah lulus loan lulus, okay, apa semua dah sign SPA, pembeli kena selesaikan baki 6.82. This is depend on the agreement between owner dengan buyer. Of course lawyer adalah as a witness ataupun advisor korang. Okay, so bila dah bayar 6.82, the process untuk duit owner masih tak dapat lagi. Okay, that is kalau
owner lantik ejen. Tapi sekarang kalau situasi dia, owner nak uruskan sendiri, adakah owner akan dapat 3.18 tambah 6.82 total up 10% ni? Okey, owner boleh minta pada pembeli untuk bayar 10% upfront dulu as a deposit ataupun booking, boleh. Ataupun letak dulu 500, letak dulu 1000, ataupun letak 3.18 juga pun boleh, tak ada masalah. Cuma risiko dia dekat sini pada pembeli. Let's say kalau pembeli tu punya loan tak lulus, pembeli tu nak tuntut balik refund. So macam mana? Siapa yang boleh menentukan, siapa yang boleh memastikan pemilik tu akan refund 100% duit pembeli? Kalau dia gunakan account, client's account agency, nak tak nak agent tu terpaksa ataupun mesti kena pulangkan. Make sure client's account bukan personal account agent tu, masuk ke client's account, and of course cukup bukti, dokumen dan sebagainya untuk tuntut refund. Tapi agent tu tak nak bagi refund, korang boleh laporkan ke LPPEH. So LPPEH ni akan mengarahkan agensi tu untuk memberikan refund. So cerita ni memang berat, panjang, dan akan menyusahkan agensi itu sendiri. So instead of nak tipu satu klien mungkin RM9,540, tapi the whole agency rugi dengan satu reputasi nama yang buruk. So tak berbaloi untuk agensi tu menipu ataupun menghalang duit klien ni. Jadi kalau guna agent, duit tu agak selamat sikit lah, kan. Adalah pihak yang boleh bantu mengawal selia, bantu memastikan, bantu menguatkuasakan refund dan sebagainya. Tapi kalau pembeli bayar direct kepada owner, siapa yang nak memastikan? Hanya jaminan daripada kata-kata owner. Owner kata jangan risau, saya akan refund. Tapi kalau berlaku bila loan tak lulus, nak minta refund tak dapat dan sebagainya, kat situ agak susah sikit lah, kan. Terpulang. Tapi saya tak cakap semua owner menipu, mengambil duit dan sebagainya. Bukan. Cuma kat situ saya bagi tahu risiko. Kalau menggunakan agent, risiko dia tu dipantau, dijagalah. Okey, so kalau owner uruskan sendiri, mungkin owner akan dapat the 10% pada initial ataupun awalan tu sebelum sign SPA. Cuma isu dia risiko kepada pembeli lah. Kalau pembeli tu sanggup dengan risiko tu, tak ada masalah. Tapi kalau pembeli kebiasaan dia nak selamat, dia nak jaminan dan duit dia tu selamat, dia biasa akan menggunakan agensi lah. Okey, seterusnya bila dia dapat loan, kalau kita tengok kat dalam gambar ni, loan dia tak lulus akan refund. Kalau loan dia lulus, sign SPA. Dan kat sini lepas sign SPA kena tengok juga kalau dia ada consent. Apa-apa yang consent, contohnya macam Bumiputera, Malay Reserve, leasehold, low cost. So benda-benda ni memerlukan kebenaran untuk pindah milik. So yang ini akan ambil masa agak lama lah. Tapi kalau rumah-rumah seperti freehold contohnya, tidak memerlukan consent, biasanya 3+1. That is before COVID. Bila COVID ni semua jadi lambat, sebab pejabat tutup buka pun separuh dan sebagainya. Tapi this is before lah. Dia punya praktis 3+1. Apa tu 3+1? Ianya adalah 3 bulan tambah 1 bulan grace period. So dalam tempoh 3 tambah 1 ni, sepatutnya pembeli akan dapat kunci, owner akan dapat baki duit termasuk total up lah 6.82 dan sebagainya ni. Okay. So dalam masa sama, lawyer akan selesaikanlah tuntutan-tuntutan. Contohnya owner ada kena bayar cukai pintu, cukai tanah tertunggak, apa-apa bil-bil utility, ataupun kena bayar cukai keuntungan harta tanah. Bila jual mungkin ada keuntungan, dia kena tengok lah. Kalau ada exemption, pihak lawyer akan bantu untuk mohon pengecualian tu dan sebagainya. So owner akan dapat duit, pembeli akan dapat kunci untuk masuk rumah. So itu yang kita panggil vacant possession. So basically, kalau nak jual beli rumah, proses dia straightforward je. Kalau nak jual sendiri, iklankan ataupun dah memang ada pembeli, terpulang pada pemilik rumah tu nak lock ke tak nak lock deposit dan sebagainya, itu terpulang, tak ada apa-apa ni halangan. And then lantik lawyer untuk sediakan perjanjian jual beli, dan lawyer akan uruskan selebihnya.
semudah macam tu. Tapi kalau nak lantik ejen, mungkin kenapa nak lantik ejen? Sebab ejen bantu iklankan, ejen bantu bawa klien. Sebab kadang-kadang klien ni nak tengok rumah, masa tak sesuai dengan owner, keluar masuk. So nak tapis pembeli dan sebagainya, biasa lantik ejen dululah. And then duit deposit akan dipegang oleh agensi melalui dimasukkan ke dalam client's account sebagai stakeholder. Kat mana dia punya peruntukan ataupun provision lah, client's account ni ada dalam Akta 242, ada dalam Malaysia Estate Agent Standard. Okay, so nak menceritakan ada klausa ataupun ada provision yang menetapkan berkenaan client's account ni. So yang ini bukan suka-suka hati, bukan macam scammer suka-suka hati nak masuk account dan sebagainya. Ada rujukan, ada peruntukan, ada badan yang mengawal, ada badan yang govern ada client's account ni. So itu saja setakat ni. Korang kalau nak details, korang nak baca, korang boleh download the ebook. And kalau korang dah download, korang rasa okey, korang nak share, terpulang, tak ada masalah. Ya, tak perlu nak maklumkan, nak minta izin dan sebagainya. Memang saya izinkan untuk dikongsikan sebab it is a basic knowledge je, basic sharing. Okey, itu saja daripada saya, Muhammad Afif. Terima kasih kerana menonton video ini. Assalamualaikum.